Bertemu kembali, pelaksanaan sekatan pergerakan penuh atau total lockdown fasa pertama di seluruh negara selama 14 hari berkuat kuasa pada hari ini. Tempoh 2 minggu ini merupakan tempoh paling kritikal untuk melandaikan keluk jangkitan COVID-19 lepas negara rekodkan kes harian tertinggi 9,020 pada hari Sabtu. Sehubungan itu, rakyat diseru terus patuh kepada prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan, kekal di kediaman masing-masing dan hanya keluar untuk urusan penting. Sepanjang tempoh berkenaan, semua sektor tidak dibenarkan untuk beroperasi. Bagaimanapun, pengecualian diberikan kepada sektor ekonomi dan perkhidmatan perlu yang disenaraikan oleh Majlis Keselamatan Negara MKN. Selain mengekalkan larangan merentas negeri dan daerah yang dikuatkuasakan sebelum ini, total lockdown kali ini juga turut menangguhkan kebenaran merentas negeri dan daerah bagi pasangan jarak jauh PJJ kecuali bagi kes membabitkan kes kecemasan seperti kematian serta ahli keluarga sakit, nazak dan sebagainya. Dalam tempoh berkenaan, surat kebenaran perjalanan untuk bekerja yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI sebelum ini juga terbatal dan surat kebenaran baru perlu dimohon kepada kementerian yang berkaitan. Masyarakat juga tidak perlu bimbang kerana restoran, gerai makan dan dobi termasuk layan diri, kedai penjagaan haiwan dan makanan haiwan, kedai cermin mata dan barang optik, kedai hardware, barang logam, bengkel kenderaan, penyelenggaraan dan alat ganti, dagang semua kategori produk serta pemborongan dan pengedaran semua kategori produk perkhidmatan perlu sahaja dibenarkan untuk beroperasi. Kompleks beli belah juga ditutup sepanjang tempoh berkenaan kecuali premis pasaraya besar, kedai serbaneka, kedai farmasi, kedai runcit yang mempunyai bahagian makanan dan minuman serta keperluan asas sahaja. Sepanjang tempoh berkenaan juga kapasiti kenderaan persendirian dihadkan kepada 2 wakil isi rumah sahaja termasuk pemandu bagi tujuan mendapatkan bekalan makanan dan keperluan asas dalam jarak 10 km daripada kediaman. Manakala bagi tujuan kesihatan dan perubatan pula, kapasiti maksimum yang dibenarkan hanya 3 orang termasuk pesakit. Selain itu, Taman Asuhan Kanak-kanak Taska, Taman Didikan Kanak-kanak Tadika dan Taman Bimbingan Kanak-kanak Tabika swasta di sekolah swasta, antarabangsa dan ekspatriat serta pusat perkembangan minda bagi kanak-kanak berusia 4 hingga 6 tahun dibenarkan beroperasi untuk petugas baris hadapan serta ibu bapa yang kedua-duanya bekerja. Kerajaan juga akan melaksanakan lockdown fasa kedua yang akan membenarkan pembukaan semula beberapa sektor ekonomi yang tidak melibatkan perhimpunan yang besar serta boleh mematuhi penjarakan fizikal sekiranya fasa pertama berjaya mengurangkan kes harian COVID-19. Fasa kedua berkenaan akan dilaksanakan untuk tempoh 4 minggu selepas fasa pertama berakhir dan fasa ketiga ialah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dikuatkuasakan sebelum ini. Sementara itu, PDRM akan mengadakan 800 sekatan jalan raya SJR di seluruh negara berbanding 600 sebelum ini. Individu yang mempunyai urusan mendapatkan vaksin tidak memerlukan kebenaran polis, sebaliknya hanya menunjukkan maklumat janji temu dalam aplikasi MySejahtera. Sementara itu, Bank Negara Malaysia beri jaminan bank akan tetap beroperasi semasa tempoh PKP. Bank Pusat itu pada masa sama minta orang ramai merancang keperluan tunai. Dan ini bagi mengurangkan pergerakan kecawangan bank atau mesin ATM. Orang ramai juga disaran memanfaatkan penggunaan perkhidmatan dalam talian sebagai contoh perbankan internet bagi urus niaga yang cekap, pantas dan terjamin. Kita kembali ke ucapan Perdana Menteri berkenaan dengan Pemerkasa Plus. Kerajaan setuju tambah peruntukan RM1 bilion bagi meningkatkan kapasiti dan memperkukuhkan kesihatan awam. Perdana Menteri berkata pertambahan peruntukan itu merupakan komitmen kerajaan untuk memastikan sistem kesihatan awam tidak akan runtuh dan beroperasi dengan berkesan. Pertama, memperuntukkan RM450 juta bagi meningkatkan kapasiti katil dan peralatan ICU bagi rawatan COVID-19 bukan sahaja di Hospital Seliaan KKM tetapi juga di hospital pengajar Universiti Awam seperti di UiTM, UPM dan UKM serta melalui Hospital Medan ATM seperti di Sabah dan Sarawak. Dan dalam ucapan semalam, Perdana Menteri pada masa sama merayu kepada seluruh rakyat Malaysia untuk terus kekal duduk di rumah dan sentiasa patuh kepada SOP. Keputusan untuk melaksanakan lockdown ini adalah satu keputusan yang sukar tetapi terpaksa dibuat. Sama ada lockdown yang dilaksanakan ini akan berjaya ataupun tidak, kesemuanya adalah terserah kepada saudara dan saudari serta ketentuan ilahi.
Kerajaan telah menutup hampir semua sektor ekonomi dan sosial untuk mengurangkan pergerakan rakyat dan memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Selain itu, kerajaan juga akan terus bantu untuk memastikan kelangsungan perniagaan khususnya kepada perusahaan kecil sederhana dalam menguruskan aliran tunai. Justru menerusi geran khas prihatin, kerajaan akan tambah RM500 kepada RM1,500. Dan ini bermakna hampir 1 juta PKS dan perusahaan mikro akan menerima RM1,000 pada pertengahan bulan Jun dan RM500 lagi akan disalurkan pada bulan Julai. Dan seperti yang dibincangkan sebentar tadi, kerajaan juga bersetuju untuk melanjutkan program subsidi upah di bawah Perkeso selama 1 bulan bagi semua sektor ekonomi yang terkesan. Bagaimanapun ia terhad kepada 500 pekerja bagi setiap permohonan yang menyaksikan kos RM1.5 bilion ditanggung kerajaan. Perdana Menteri berkata ia dijangkakan lebih 2.5 juta pekerja dan lebih 200,000 majikan akan dapat manfaat. Selain itu, majikan yang berdaftar dengan pembangunan sumber manusia berhad akan diberikan pengecualian pembayaran levy selama 1 bulan pada bulan Jun 2021. Pada masa yang sama, pekerja juga boleh meningkatkan pengetahuan dan kemahiran melalui portal pembelajaran e-latih secara percuma yang melibatkan lebih 400 modul dan kursus kemahiran. Nak ikuti perbincangan berkenaan dengan Pemerkasa Plus dan juga apakah cabaran serta apakah yang diumumkan oleh Perdana Menteri dan juga berkenaan dengan pelaksanaannya dalam buletin-buletin Awani akan datang. Sekian Niaga Awani, ikuti info terkini berhubung vaksin COVID-19 di halaman Mikro Interaktif di astroawani.com sekarang. Dan sekali maklumat lain dalam astroawani.com, juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Rizal Zulkafli, salam hormat.